skrip dia macam ni. Kapal terbang MH17 tu hari sekian, dia lalu sekian, waktu sekian, kena tembak, terlempat. Allah dah tulis dah dalam dulu. Jadi sebab apa Allah pilih kita? Sebab apa? Sebab kita ni ingat satu lah, bila mana bala Allah tu makin lama makin banyak dekat kita ni. Bala ni macam-macam lah, bukan nak betul rumah tempat pun kata bala. Kau secara hidup meningkat pun bala, tak pernah kena cukai pun kena cukai bala. Itu semua tu bala. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita lebih sayangkan dunia daripada akhirat. Betul. Kapal terbang kena tembak, semua pakai sedih. Dalam TV lagi dah start dah talqin, baca Fatihah setiap waktu ada. Tapi Gaza kena tembak, ada kita rasa macam tu? Ada kita rasa macam tu? Sedih macam tu ada? Tak ada. Pasal apa tak ada? Pasal apa? Sebab iman kita. Iman kita tu duduk di mana? Dalam kalut-kalut pula kapal terbang terbang, tiba-tiba pula dalam waktu tempoh bertenang 5 jam perang. Kan Gaza ni saya tengah perang kan, Gereja Al-Qasam tengah perang. Dalam tempoh bertenang tu baru setengah jam, sejam itu Israel lancarkan pula serangan darat bertubi-tubi, habis. Ada orang tahu cerita tu? Ada siapa kisah cerita tu? Kita kat sini boleh kata majoritinya nak tahu cerita ni. Pasal apa? Yang kita tahu maklumat dalam Facebook, dalam berita tu lah. Pasal kapal terbang kita boleh. Yang dah mati tu matilah, buat kerja. Dan saudara umat Islam kita yang kena zalim pun kita kena ambil berat. Macam mana kita rasa kehilangan kapal terbang tu terlempat. Yang dalam tu kalau tengok orang Islam berapa ramai je, tak ramai, bukan semua majoriti, bukan semua pun, hanya beberapa orang saja orang Islam dulu. Dekat Gaza ni yang betul-betul orang Islam 100%, betul-betul Islam, semua Islam kena tembak, tak ada sebab, tak ada orang marah pun. Kalau terbang kita silap tembak, semua bakal marah, betul? Kan? Kita bakal marah ni pasal kau salah tembak. Tapi dekat Gaza, saja-saja tembak, tak ada orang bunyi pun. Jadi cek balik iman kita. Sebab kita kena ingat Nabi SAW sebut dalam satu hadis Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang pun. Terjemahan dia macam tu, bukannya tidak sempurna iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi min nafsih, tidak dikira beriman seseorang muslim pun sehinggalah dia menyayangi, mengasihi sahabat seagama dia lebih daripada diri dia sendiri. Senang cerita, kalau kita orang Melayu sebut cubit paha kanan, paha kiri rasa sakit, macam tu lah. Jadi kalau saudara se-Islam kita kena zalim, kita kena bela. Cara nak tolong ni macam-macam cara lah. Tak semestinya kita biarkan senapang pergi perang sekali. Sebab kita kena ingat, antara daiyah orang-orang kafir, orang kafir ni, sebab dunia ni memang Tuhan bagi orang kafir pegang. Buat masalah ni memang Tuhan bagi dia pegang. Sebab dunia ni syurga bagi orang kafir. Orang Islam ni sebagai tempat ujian dia. Jadi sebab tu kalau ada setengah orang kata aku ni kulut buat baik ni, tapi hidup susah juga, adalah ramai kan, pergi semayang tiap waktu, tak pernah miss, tak pernah lewat pun. Tok Bilal pun talak dengan dia, patut Bilal sampai dulu, dia sampai dulu. Tapi hidup tu macam tu juga, tak senang-senang. Dia kata Allah ni tak dengar aku punya ibadat, tak sayang aku. Kita cakap begitu. Sebab orang yang tak ngaji dia cakap begitu. Kalau orang mengaji dia rasa cukup. Sebab Allah sayang dia lah, Allah tak bagi dia senang. Sebab dunia ni memang sifat dia tempat ujian bagi kita orang Islam. Siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah atas muka bumi ni, kalau nak syurga bukan senang. Memang kita akan diuji. Kita buat baik pun orang kata buat jahat. Tapi kalau kita buat jahat, confirm orang kata baik. Kalau tak percaya senang, pergi curi berita, orang kan, pergi curi,
Lepas tu jangan cari orang yang boleh lawan, cari orang tak boleh lawan. Curi kereta, ambil semua, ambil duit, akses semua, ambil. Lepas tu jalan sikit je, berhenti, turun kereta, bawa keluar, ambil daripada beg duit dia tu, ambil RM20 bagi kat dia. Orang yang curi dia tu, bagi nak ambil buat tambah balik. Lepas tu kita balik kata dia, agak-agak dia nak maki kita tak? Mesti orang tu kata, baik dia mencuri ni, dia curi perang apa pun dia bagi kat RM20 dia balik, betul tak? Tapi cuba kalau kita ambil duit kita, pergi sedekah depan orang RM50, orang tak nampak, tu riak tu. Betul tak? Tu realiti dia macam tu. Orang buat baik memang orang cakap macam tu. Pakai tudung lampu sikit sampai lutut, tu gila tu, bila isim tu. Orang suruh tutup aurat dia, bukan suruh pakai tudung sampai lutut. Orang suruh pakai tudung di jalan tutup aurat, bukan suruh pakai telekung. Kata orang. Cuba kalau orang pakai tudung lampu termengumpat orang sikit, termumpat dia, sungguh lah, dia tu memang lagu tu, dia cakap gitu je. Orang yang nak pakai tudung kata apa? Harap pakai tudung lampu, perangai sempur apa, mumpat sebab tu juga, dia baik je pakai tudung. Kalau tengok orang pakai kopiah pula tengah jalan, bawa kereta silap masuk lorong, lepas tu orang tu silap, dia mohon kita marah je, harap lama je pakai kopiah, tapi bawa kereta lelak. Maksud dia tak pakai kopiah pun lelak. Nampak tak? Tu dunia. Dunia memang macam tu. Jadi sabar-sabarlah. Baik. Jadi balik kepada kisah tadi tu. Dalam masa kita duduk bersedih dengan badan keluarga yang terlibat tu, itu ucap naziah kan, kita sedekah apa. Dalam masa tu yang dalam masa yang sama, kita jangan lupa saudara-saudara kita di Palestin. Jangan beralih tumpuan. Sebab kita kena ingat dunia ni orang kafir yang pegang. Dan yang salah tembak tu pun orang kafir juga. Tak mustahil itu saja-saja tembak dia. Dia saja-saja tembak, bagi orang beralih isu Ustaz, dia pun bisa serang Gaza orang. Tak mustahil, itu boleh cakap macam tu. Sebab orang kafir ni dia bukan sayang nyawa orang. Bagi dia nyawa tu biasa je. Mati tu biasa. Macam kita ni sentimental. Betul tak? Kalau mati tu 4 hari nak kena bergabung, sedih je. Nabi pun tak ajak itu. Nabi suruh sedih, bukan suruh kamu pakai hitam semua, tak boleh masuk ni. Orang tegur bagi salam sikit pun cukup. Orang bagi duit pun cukup awal. Kena ingat, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia itu, setiap yang bernyawa tu tetap akan mati. Tujuan kita hidup ni satu je, untuk buat, untuk mati. Bukan untuk hidup selama-lamanya. Hidup untuk mati, itu je. Macam mana cara nak mati, wallahu a'lam. Sebab tu kena minta doa dekat Tuhan. Jadi kalau saudara kita meninggal, adik-adik kita meninggal, mak ayah kita meninggal, boleh sedih, tak masalah. Nabi SAW dia pun sedih. Masa Siti Khadijah wafat, orang saudara Nabi wafat, Nabi sedih lah. Sedih. Tapi sedih dia bukan yang sedih sampai beratap, sampai tak boleh buat benda lain lah, sampai dah rasa macam tak ada harapan lagi dah hidup dalam bumi ni. Sedih agak-agak pandang cukup lah. Ke akhirat nanti kita jumpa pula, tak pergi mana pun berpisah saat Nabi lupa jadi. Baik, jadi jangan lupa dengan saudara-saudara kita. Baik, jadi benda yang saya nak bincang sikit pada malam ni adalah tentang bab bakhil dan hubbul mal, tentang bab kedekut dan juga sayang kepada harta. Sebab apa saya pilih tajuk ni malam? Sebab kalau kita tengok balik sekarang ni, antara benda yang makin menjadi-jadi sangat, kita ni semakin lama semakin pentingkan diri sendiri. Ada orang yang dengar dia kata, "Dah Ustaz, saya ni baik," dia kata. Apa buktinya kita ni semakin sayangkan diri kita sendiri? Contoh. Tadi tengah hari orang lelaki semakin banyak kan? Berapa orang yang sedekah RM50 tadi? Tak boleh apa Ustaz? Riak dia. Jawab sendiri lelaki. Tabung masjid hari depan kita berapa ringgit ni kita masuk dalam tabung masjid? Kita kira dah duit yang nak masuk dalam tabung tu. Kira lah. Berkira-kira lah kan. Cari duit kali tu kan.
yang ada tulis satu angka tu kan, cari duit tu berapa letak. Kadang-kadang tak berapa tidur orang dah. Tabung tak lalu dia cekak, tabung lalu dulu. Orang tua pun tak jaga dah. Betul tak? Ha? Kita pergi isi minyak dekat stesen minyak. Tengah-tengah isi minyak, tiba-tiba ada orang berdoa, Assalamualaikum abang, Assalamualaikum cik, Assalamualaikum makcik. Ada tak? Ada tak orang pergi salam hidup? Ada kan? Saya daripada Ustaz Hafiz, saya daripada Ustaz Media sekian-sekian, minta sumbangan. Kan? Kebanyakan kita apa kita buat? Selalu je lah, daripada 10 kali kan, daripada 10 kali, berapa kali kita bagi derma kita? Time tak kena ni bolehlah cakap, InsyaAllah semua ustaz dia tak kena hari tu saja 5 kali orang buka derma kan. Pagi isi minyak dekat sana kena, masuk supermarket pun ada lagi, nak keluar supermarket pun ada orang buka derma lagi. Yang kali ketiga tu kita nak ingin lah, berkira-kira nak buat kebajikan. Tapi cuba kalau dekat supermarket kan, tengok ada sale 70%. Daripada harga 500 lebih, 70% tinggal lagi 200 lebih. Rebut-rebut dah nanti berapa. Sale ni dia ada jualan, dia kata diskaun 70%. Laju dah kita nak beli, penuh supermarket. Malam ni pun nak pergi rumah orang. Pasal pun kelang kabut nak pergi baju bayar, takut habis stok. Baik. Jadi bakhil ni kalau ikut dalam Islam ni, apa maksudnya? Iaitu orang yang bila mana dia bekerja, dia mencari harta, dia dapat harta banyak, dia sayang nak pakai. Itu maksud bakhil. Sayang nak pakai ni tu larang. Itu nak pakai untuk dia pun dia berkira, nak bagi orang lagi dia berkira. Alasan dia pasal apa? Dia kata nak simpan duit. Sebab kita kena ingat, dalam Al-Quran Allah SWT ada berfirman dalam surah Al-Quran ayat 180 yang mana mahkum kan, janganlah orang-orang yang bakhil dengan barang-barang yang dikurniakan oleh Allah kepadanya mengira bahawa bakhil itu lebih baik bagi mereka. Allah bagi peringatan khusus untuk orang-orang yang bakhil. Dekat sini insyaAllah ada. Dekat sini alhamdulillah semua murah juga. Yang bakhil tu dekat Zimbabwe sana tu. Bukan kat sini. Sungai Ramal ni bagus, rumah dia murah. Kita tengok masjid cantik je. Baik. Jadi Allah bagi peringatan, hai orang-orang bakhil. Maksud dia orang cakap tadi tu, harta yang hang kedekut tadi nak bagi ke orang tu, semua aku yang bagi. Allah kata aku yang bagi dekat hang. Jadi jangan rasa bila hang kedekut, hang ada sifat bakhil, hang rasa benda tu baik. Allah pesan macam tu. Sebabnya Allah sambung lagi, bahkan kejahatan bagi mereka. Siapa dia mereka tu? Orang yang bakhil tadi lah. Baik. Nanti akan dikalungkan ke leher mereka barang yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Dan bagi Allah pusaka langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Allah kata kalau kita kedekut dengan orang kat dalam bumi ni, kedekut dengan orang, tambah-tambah kedekut lagi dengan agama dia, dekat akhirat dia akan jadi Allah akan kalungkan benda yang kita bakhilkan tadi di leher kita pada hari kiamat ini. Ada orang kata, kalau Ustaz kalungkan leher je pun je kan, apa ada hal je kan? Baik, kita kena ingat satu benda je. Dekat mahsyar lagi, bila mana Allah sebut saja nama kita, panggil kita untuk ke depan, untuk perbicaraan, daging-daging dekat pipi kita ni dulu habis. Tak ada dulu jatuh. Dulu habis daging-daging buka ni. Pasal apa? Malu yang amat. Tersangat-sangat malu dekat masyarakat ni. Tu baru sebut nama. Pasal apa dia malu? Sebab takut naik dia dekat muka bumi ni, semua Allah buka. Bayangkan daripada zaman Nabi Adam AS sampai apa hujung dan yang kena hari kiamat tu, semua sekali tengok kita. Dekat depan tu pula ada satu bapa layar tunjuk muka kita. Macam ni video kan, kamera tunjuk muka kan. Macam tu kan.
Kamera tu talau kat siapa? Kat orang dia sebut tu lah. Betul tak? Sampai nak tahu tak, kalau perempuan pakai baju tak cukup kain tu, habis nampak semua. Tapi kalau dia tak malu lah, kat akhirat nanti dia malu. Macam tu lah nanti perumpamaan dia macam tu. Jadi bayangkan sambil Allah sebut tu, tiba-tiba dekat leher kita ni ada satu kalung yang kita kena kut nak bagi. Kena kut pasal kat dunia kita bakal nak bagi. Tengok-tengok ingatkan besar sangat, duit RM1 je pun. Duit RM1 dekat tukar, kena kut nak bagi RM1. Cerita dia pasal apa? Pasal hari tu duit dalam beg duit dia ada RM6, RM5 nak isi punya motor, ada balance RM1 je. Orang yang tak terima, tiba-tiba orang yang tak terima, tak mau bagi lah, masih duit tinggal RM1 je. Kan? Orang tu pula tengah nak pakai duit, kita tak bagi, kita pula macam tu je. Tengok duit tu yang sangkut kat leher kita. Sebab kita kena ingat satu, Nabi SAW sebut, kalau orang minta tolong kita, orang minta derma kita, kita wajib bagi, wajib tolong. Kalau dalam beg duit kita maksudnya ada duit banyak tu, sikit sangat bagi takat mana kita boleh bagi. Jangan tak bagi langsung. Sebab Nabi SAW sendiri pun, ketika mana satu hari itu Nabi SAW pakai baju baru. Yang kita tahu Nabi ini selalu pakai baju yang besar-besar lah, kan? Jadi satu hari Nabi pakai baju baru. Jadi sahabat-sahabat tengok, dia kata, ya Rasulullah, cantiknya baju dia. Sahabat tengok Nabi ni, ya Rasulullah, cantiknya baju. Rasulullah SAW pun tanpa buang masa, buka baju Nabi, bawa keluar baju, cabut, bawa keluar, bagi, nak habis dengan hak lagi memerlukan daripada aku. Kalau kita boleh buat macam tu, baru beli kereta BMW Mercedes, tak best lah. Baru beli kereta Peugeot 208 GTI, kan? Baru beli kereta orang puji, kak lawa kereta kan? Nak ambil cerita lagi kan? Kita polisi kita baru keluar kereta kan? Kereta baru keluar kereta, jemaah surau kan? Jemaah masjid kan? Haji lawa kereta, nak habis aku cerita apa balik? Nak bagi ke? Keluar kunci steering ni, tak apalah, dia dah silap buat tu, silap buat lah kan? Ambil pengajaran lah, jangan kita jadi macam tu cukup lah. Jadi kalau boleh buat sampai tahap tu, dah syarat orang puji je. Tak pun kita baru depan dengan ambil rumah kan, baru depan dengan ambil pagar rumah, jiran sebelah tu, lawa pagar rumah, nak ambil kunci rumah, kita tukar rumah, sama sisinya tu rumah, rumah orang tu kubur. Jadi Nabi SAW pun murah sampai tahap tu. Jadi kita kena ingat, kalau kita berakhir ke dekut macam mana pun, tak buat mana pun kita buat. Duit kita banyak dalam akaun bank pun, tapi mati nanti boleh buat bil lah. Boleh tak? Tak boleh. Sifat itu juga. Berapa ramai yang main masjid bawa duit RM1,000? Tak ada kan? Kebanyakannya tak bawa duit je kan? Majoriti tak bawa kan? Tapi masuk supermarket, siapa yang bawa duit keluar pun dah 100? Ada? Tak ada kan? Paling sikit berapa duit? 5 RM1,000. Kita ustaz main masjid, semayang, kalau nak shopping, dia kata, yalah dalam masjid ada tabung masjid, masuk dia dalam tabung masjid tu. Sebab kita kena ingat, satu kebajikan yang kita buat, Tuhan akan balas balik berapa ke kita? 10. Satu, Tuhan balas balik 10. Jadi kalau hari ni kita sedekah RM1, nanti Tuhan balas balik berapa ke kita? RM10. Jadi start pada hari ni kita cuba buat. Boleh tak? Kita cuba buat, sehari sedekah RM1 je, tak banyak. Masuk masjid, sedekah RM1. Kalau tak main masjid, singgah masjid, sebelum pergi ofis tu, singgah masuk duit dalam tabung masjid, lepas tu pergi kerja. Sehari RM1. Cukup sebulan berapa ringgit kita sedekah? RM30. Bulan depan insyaAllah Tuhan akan balas balik kita berapa? 300. Dapat RM300, kita sedekah pula sehari berapa ringgit? RM10. Kita kata lah, kita dapat duit, sedekah sehari RM10, cukup
untuk sebulan berapa kita sedekah? 300. Bulan depan Tuhan bagi lagi, ganti balik kita berapa? 3 hari 3,000. Nak sedekah sehari berapa pula? 50. Ikutlah ikut. Sebab kita gini kan, tugas kita hanya bagi. Yang nak bagi, yang nak ganti balik tu macam Tuhan. Macam mana Allah nak ganti balik rezeki kita tu pula. Dan rezeki yang Tuhan balas ni tak semestinya dalam bentuk duit. Tak semestinya dalam bentuk duit. Contohlah, tiba-tiba ada orang nak pakai duit, jual barang emas dia yang nilai dia harga 3,000, kita beli dia harga RM30. Kita beli dia RM30 tapi dapat barang emas harga 3,000. Pasal apa orang tu nak pakai duit RM30? Rezeki lah tu. Rezeki ni macam-macam cara. Macam mana Allah nak bagi tu pula. Macam cerita Sayyidina Ali dalam Allah, kalau kita pernah dengar cerita dia, satu hari Siti Fatimah nak makan buah delima. Rasanya ramai yang pernah dengar cerita dia. Nak makan buah delima, Sayyidina Ali ni ada duit cukup-cukup nak beli sebiji buah delima. Pergi ke Pekan nak beli buah delima, balik lah. Bila keluar balik, tiba-tiba ada orang tahan dekat Sayyidina Ali kat tengah jalan. Dia kata, "Ya Ali, aku ni dah seminggu tak makan. Boleh tak aku nak minta sikit buah delima yang pegang ni?" Kalau kita nak bagi, bini sakit perempuan ni midam. Bini tengah midam, orang minta, "Boleh tak aku nak sikit? Seminggu dah aku tak makan ni." Jadi Sayyidina Ali ni orang yang berilmu. Dia ingat apa yang Nabi SAW pesan, kalau orang minta kena bagi. Potong setengah, bagilah dekat orang tu suruh makan. Orang tu makan. Bila dah habis makan, Sayyidina Ali nak balik. Bila nak balik tu, tiba-tiba orang tu tahan lagi. Dia pegang bahu Sayyidina Ali, dia kata, "Ali, aku nak lagi setengah tu dia." Kalau kita naik kaki lah, maaf kena kunci steering ni lupa lah. Aku dah bagi setengah, aku tak bagi setengah. Orang dia minta lagi setengah. Dia kata, "Aku nak yang bela tu. Pasal bini aku ke rumah pun tak makan. Bini dengan anak-anak aku pun dah seminggu tak makan macam aku juga." Tapi Sayyidina Ali ni orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Memang dia tak ada apa dah, tapi sebab orang tu minta kepada dia. Dalam banyak-banyak orang yang main tu, orang yang lalu situ, orang tu main minta kepada dia. Macam kita lah, bisnes minyak, isi minyak, bawa riba je pun. Kan? Depan kita tu parking Mercedes, tapi orang memang tak derma kat kita, tapi dekat order Mercedes tu. Pasal apa? Pasal Tuhan nak bagi peluang kita buat kebajikan. Dalam ramai-ramai orang, Tuhan gerak hati orang tu, ambil jumpa orang ni pun tak derma, insyaAllah bagi. Jadi jangan tolak lah. Jadi Sayyidina Ali pun bila orang tu minta, dia bagi lagi setengah. Bila bagi lagi setengah, balik rumah tu duduk kau kepala. Kalau dia balik dia duduk pening fikir. Kalau orang lelaki-lelaki yang dah ada bini, dia tahu lah. Sebab apa dia fikir tu. Orang perempuan ni, kalau dia minta satu barang, bukan kata tak mau beli, terlupa beli. Terlupa beli. Dia punya cerita tu berapa lama dia akan jajak. Lupa beli paper anak je pun. Kan lupa beli, dia ingat esok nak beli, bayar rumah kena memang. Dah beli esok tu, lusa dia minta beli lagi barang lain, dia ukit lagi cerita lupa beli tu. Dia lah. Itu memang fitrah orang perempuan tu, jadi macam tu. Jadi kena sabar lah. Kalau cerita pasal orang perempuan, panjang lagi cerita dia. Sebab memang Tuhan bagi dia jadi macam tu. Itu kelebihan perempuan, pandai cakap. Kita bawah dia pun macam tu je. Awak nak masuk Melaka, kode dia. Itu cara dia. Jadi bila balik ni, dia fikir, aku benar pun jawab sama timah. Orang tidak. Tapi bila balik-balik, sampai depan pintu rumah, tiba-tiba Sayyidina Ali terkejut dengar Siti Fatimah duduk nyanyi kat dalam rumah. Happy, seronok ramai. Sayyidina Ali pun tanya lah, pasal apa yang tak seronok saya ni? Jadi Siti Fatimah pun jawab. Dia kata, tadi dia kata masa abang keluar pergi beli buah delima, ada budak main tak buah delima 9 biji dia. Aku pergi dah sebiji, tapi dapat 9 biji. Tu aku seronok dia kata. Lepas tak sembang dalam bahasa utara macam lah. Jangan salah faham lah. Dalam kitab pun tak tulis dalam bahasa utara, bahasa Arab. Terjemah aja.
Jadi senadi bertanya balik, mana budak tadi? Kalau kita tengah susah orang tolong, mesti kita cari ucap terima kasih, betul tak? Tapi senadi tak. Dia tanya mana budak tadi, Siti Fatimah pun tunjuk tu budak tu di sana. Senadi pun pergi cari, jumpa budak tu. Terus senadi tanya dia, "Oi budak, mana lagi sebiji?" Kalau kita dapat macam tu, tapi senadi buat. Sebab pun, sebab dia orang yang ahli. Senadi tanya budak tu, tadi hampir bagi buah delima 9 biji, betul tak? Mana lagi sebiji buah delima? Bukan nak cakap terima kasih, minta lagi sebiji pada. Budak tu pun jawab balik, "Aku dah makan sebiji lagi." Sebab aku pun teringin juga tolong hantar dia, takkan tak dapat boleh. Kalau kita bisa cakap terima kasih, besok main hantar lagi tau. Kan? Tapi senadi tak? Tanya dulu, mana lagi sebiji? Apa tujuan senadi tanya dia tu? Bukan nak minta balik buah delima tu, tapi sebagai nak membenarkan apa yang Nabi SAW beritahu. Satu kebajikan, Tuhan balas balik 10. Jadi tadi senadi bagi buah delima sebiji, dapat 9 biji. Mesti tak cukup, maksudnya tak cukup lagi sebiji. Sepatutnya dapat 10. Betul tak? Itu sifat orang yang yakin dengan janji Tuhan, yang yakin dengan kata-kata Nabi SAW. Jadi kita kalau nak dapat yakin tu, satu je cara dia, kena paksa diri kita buat. Memang dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam Quran sebut tiada paksaan dalam agama, betul. Tapi tiada paksaan dalam agama tu hanya untuk orang kafir. Untuk orang Islam kena paksa. Makan hidung, kena paksa dah? Kena. Tutup aurat, kena paksa dah? Kena. Main sembahyang Jumaat, kena paksa dah? Kena paksa. Sebab kita orang Islam. Baik. Jadi dalam syarah ni, harta dia ada dua, harta yang dipuji dan harta yang dikeji oleh Islam. Jadi kita pilih, pilihan kat tangan kita. Kita nak jadikan harta kita tu harta yang dipuji oleh syarah ataupun harta yang dikeji oleh syarah. Dekat akhirat nanti kita tak ada jawapan, nak cakap dengan Tuhan, kita tak ada alasan dah. Sebab setiap benda yang kita buat ni semua tak berjaya kita. Qadar memang Allah dah tetapkan, tapi kita boleh pilih dapat baik ataupun yang buruk. Jadi mudah-mudahan adalah sikit manfaat yang kita dapat ambil pada malam ni. Kita cuba berazam, Ramadan tinggal lagi beberapa hari je. Jangan patah semangat. Tengok dah makin mandor. Tak mandor pun. Mandor tak mandor. Lembek. Tak larang, detik lah. Sementara dia tiap malam dapat kalau start 20, sini 8 detik. Jadi jangan cepat detik sangat dalam beribadat. Sebab buat ibadat ni bukan untuk orang lain, bukan untuk perempuan, untuk kita juga. Dekat akhirat nanti, inilah yang kita nak bawa dekat akhirat nanti. Jadi kita cuba buang sifat bakhil kita tu, tekuk kita tu. Mudah-mudahan ada sikit ganjaran yang kita dapat. Jadi sebelum saya taburkan tazkirah pada malam ni, saya ada bawa barang untuk jualan amal. Sebab saya dah buka pusat pengajian Islam di pusat pengajian Quran di Al-Ustaz satu, Sekretariat itu. Jadi rumah betul lah, itu belum masa balik di sini. Sebab saya sebelum kahwin lagi, sebelum masuk distro lagi, memang setiap tahun bulan puasa saya akan ada di sini. Bulan-bulan lain tu ikut pun ada masa kosong, ada lah. Jadi saya bawa kasturi. Kasturi ni kasturi yang milik Delon punya. Sebab kasturi tak ramai orang tahu. Ramai orang cukup original sebab dia dapat pada botol tin. Tapi dia tak tahu macam mana cara nak kenal kasturi tu original atau tidak. Nak kenal dia mudah je tuan-tuan perempuan. Bukan tengok kad atau kad. Mas seorang sama nak berat. Imam mana? Okay, cara dia apa dengan soal. Okay, buat macam ni. Macam tu cara nak kenal dia. Cara nak kenal kasuri tu grip yang elok ataupun tak. Sapu dekat tapak tangan. Sapu kat sini, gosok. Buat macam ni, jangan berpegang atas ni pula. Gosok gosok, buat macam ni bau. Dia bau dia mesti tembus. Dia tembus tau, bukan lalu. Minyak wangi biasa dia lalu ke tepi, kita boleh bau benda tu lalu. Tapi kalau kasturi kita cium dekat tangan dia tadi, kita bau benda tu mai pada bawah. Jadi
kalau nak tahu macam mana power itu, kena beli ni. Macam tu cara nak kenal dia. Jadi kalau beli kat pasar malam ke apa, dia kata abang kasuri original, tak payah cakap banyak, minta tester dekat dia, sapu dekat tapak tangan, gosok, kalau tak tembus cakap dia terima kasih, dia balik, jangan marah dia. Sebab orang jual kasuri pun tak tahu benda ni, tak ramai yang tahu. Saya dulu pun tak tahu, tapi dia kata bila kita niat nak tolong orang, nak tolong agama dia. Sebab saya buat ni sebab dulu saya minta sumbangan untuk pusat pengajian dia, tapi bila kita minta sumbangan, dia menjatuhkan image pusat pengajian Quran, betul kan? Jadi kita tukar cara, kita buat jualan. Jadi bila kita buat jualan, sebab kasuri ni pun saya supply untuk pusat-pusat lautan Islam kan? Jadi itulah income kita di bulan, kita dapat untuk kabur-kabur yang cukup tu. Baik. Jadi bila kita niat macam tu, Tuhan mudah cara jumpa dengan pakar kasuri. Dan dia ni pun tak jual kasuri pun, sebab kasuri ni mahal kan dia kalau jual. Dia tak jual, cuma dia share dengan kita cara dia, dan dia tolong kami cari berita yang original. Jadi cara dia lepas ni, beli, sapu kat tapak tangan dulu, kalau tembus boleh beli, kalau tak tembus pergi cari keluar dia. Kalau susah-susah sangat boleh order dia, kita pun sampai rumah. Jadi kalau nak beli, harga dia sebotol RM30, dijual di pusat lautan Islam lah yang kita sampai tu. Tapi untuk malam ni, untuk di bawah sini kita bagi sebotol RM20. Kalau nak beli sebotol RM20. Kalau dia ambil 2 botol ke atas, harga dia jatuh RM15. Kalau 2 botol ke atas lah, boleh lah. Sebotol RM20. Kalau ambil 2 botol ke atas, tak kira lah dia ambil 20 botol yang lama, harga dia jatuh RM15 sebotol. Jadi kalau kata nak beli, sebelum saya balik rumah lah, sebelum saya start haji letter, kalau dah start haji letter, harga dia boleh 30. Pasal dia campur kos minyak letter lawa kan. Baik. Jadi kalau nak beli, nak ambil duit kat rumah, bukan bagi tahu lah, saya bertunggu sangat. Kalau kata tak ada tu, ada lain lah. Kalau nak beli sebotol 20, 2 botol ke atas, RM15 satu. Jadi cara pakainya, sapu dekat sini, gosok dekat dahi tangan ni, sapu daripada kening ke batang telinga ke bawah ni. Itu cara pakai untuk dapat aset dia lah. Kalau untuk budak-budak yang mana kita tegak sikit tu apa-apa, guna jari manis. Ni sunnah, cara perbuatan Islam. Guna jari manis, ambil minyak wangi, sapu dekat kening dia setiap pagi dan waktu dia nak tidur. Pakai dia, sapu dekat kening, belakang telinga, dekat bawah. Budak-budak dia tengah malam pun insyaAllah boleh pakai. Sebabnya kita dah rukiah dari orang yang kena gangguan, kalau pakai dia akan pening kepala. Jadi kena mencari ustaz-ustaz dari Islam lah. Dekat sini kita cadangkan pergi Darul Shifa. Baik. Jadi itu je kalau nak beli. Sebab saya main seorang malam ni, jadi yang panggil dekat belakang sana ada kotak merah atas tu, duit boleh masuk dalam tu lah. Dalam kotak merah tu, orang perempuan kalau nak beli, dia letak dekat liki-liki lah. Baik, jadi saya harap itu sikit perkongsian kita pada malam ni. Jadi mudah-mudahan setiap amalan